Assalamualaikum, salam bahagia saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Telusur yang merupakan ruangan yang telah diadakan pada bulan lepas, kembali 2 bulan lepas, bukan bulan lepas, 2 bulan lepas, kembali berjumpa dengan anda sekali lagi setelah dulu diblok oleh pihak Facebook. Dan kini kembali berjumpa dengan anda sekali lagi pada hari ini. Dan kali ini kita akan bincang berkenaan dengan wilayatul faqih atau pemerintahan fuqaha daripada Imam Ayatullah Khomeini sehingga ke zaman sekarang, yakni Ali Khamenei. Saudara dan saudari sekalian, faham atau tidak apa maksud pemerintahan fuqaha atau pemerintahan ulama fiqh, atau dalam istilah fiqh Syiah dipanggil wilayatul faqih. Wilayatul faqih atau pemerintahan fuqaha adalah merupakan ijtihad baru di kalangan Syiah, kerana dalam mazhab Syiah sebenarnya mereka tidak boleh memerintah atau mendirikan kerajaan, malah nak sembahyang Jumaat pun tidak boleh, mengikut mazhab tulen Syiah, kerana mereka tidak ada imam, tidak ada pemerintah. Kalau di kalangan ahli sunnah wal jamaah, imam itu kemudian menjadi khalifah. Tapi di Syiah lebih suka memanggil imam. Sebenarnya istilah imam dan khalifah, imam ni adalah muncul pada zaman selepas Nabi Muhammad wafat. Dan pada ketika itu imamlah merupakan istilah sebagai pemimpin umat Islam pada waktu itu. Kemudian datang khalifah. Khalifah ini adalah sebagai pengganti Rasulullah SAW. Tapi di kalangan Syiah masih memanggil imam. Tidak begitu popular di kalangan mereka untuk memanggil khalifah atau khilafah. Dan imam ini, imam artinya pemimpin. Bukan imam sembahyang sahaja, tapi imam dalam politik juga. Ya, ini orang yang duduk, imam ni orang yang duduk di hadapan, iaitu pemimpinlah maksudnya. Jadi di kalangan Syiah, dalam fiqh Syiah ini, kerana pemimpin mereka tidak ada dan mereka sedang menunggu pemimpin mereka yang dipanggil Al-Mahdi Al-Muntazar, Imam Al-Mahdi Al-Muntazar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, maka mengikut teori fiqh Syiah tulen mengatakan mereka tidak boleh mendiri kerajaan selagi mana tidak muncul Imam Mahdi. Ya, dengan itu maka menjadi masalah besar di kalangan orang Syiah, kerana mereka mempunyai penganut ramai, tetapi tidak ada pemimpin. Kerana pemimpin mereka belum datang, mereka belum keluar, Imam Mahdi belum datang. Maka muncul ijtihad baru, perlu sebagai pengganti Imam Mahdi. Kalau dalam ahli sunnah perlu kepada pengganti Rasulullah SAW. Timbulnya Abu Bakar, Omar, Osman dan Ali dan seterusnya. Itu di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi di kalangan Syiah, iaitu orang yang nak menggantikan Imam Mahdi itu, pasti mencari pengganti Imam Mahdi. Imam Mahdi ini pasti merupakan di kalangan ulama. Mereka menciptakan teori baru, teori yang lebih sesuai dengan zaman mereka. Maka keluarlah dipanggil wilayatul faqih, pemerintahan fuqaha.
ulama fiqh. Jadi fuqaha ini adalah sebagai pengganti kepada Imam Mahdi yang belum muncul. Itu. Ini teori ini diamal di kalangan Syiah, dan golongan yang mengamal begitu adalah Ayatullah Khomeini, Imam Khomeini itu sendiri yang mengamal dan melaksanakan di alam nyata pada zamannya pada tahun 1979 selepas meletusnya revolusi Iran yang terkenal di kalangan masyarakat seluruh dunia sebagai revolusi Islam Iran. Maka tertubuhlah satu kerajaan Republik Islam Iran pada tahun 1979 diperintah oleh faqih atau fuqaha yang menjadi pengganti Imam Mahdi, yaitu Ayatullah Imam Khomeini, yang merupakan imam yang menjadi pengganti Imam Mahdi. Imam Mahdi belum datang, belum muncul lagi. Dan dalam perjuangan Syiah sejak tahun 1979 sehingga sekarang 2021, artinya sudah 42 tahun. Dalam 42 tahun ini Syiah mempunyai 3 orang imam, 3 orang a'immah, 3 orang imam. Yang pertama imam yaitu Khomeini. Yang kedua sebelum Ali Khamenei sekarang ada satu lagi nama Ali Muntaziri. Hussein Ali Muntaziri, tapi lebih dikenali dengan nama Muntaziri. Jadi yang pertama ulama wilayah faqih yang memerintah sebenarnya, yang pertama Imam Khomeini, yang kedua Muntaziri, yang ketiga sepatutnya Khamenei ini adalah ketiga. Mereka 3 kawan. Tetapi yang satu lagi melakukan satu kesalahan yang dianggap salah oleh Imam Khomeini, maka disingkirnya menjadi pemimpin. yakni Muntaziri sepatutnya menjadi pengganti Imam Khomeini. Tetapi Muntaziri akhirnya dikena tahan. Nanti kita bincang tajuk ini dalam kali lain. Ditahan rumah beberapa tahun sehingga mati begitu saja, tidak lagi muncul sebagai pemimpin wilayatul faqih. Kenapa dia ditahan? Karena dia adalah merupakan seorang ulama Syiah yang berbeza pandangan dengan ramai ulama-ulama Syiah lain, termasuk Imam Khomeini, karena dia tidak suka dan menolak mengguna senjata untuk memerangi musuh dan orang yang berbeza pandangan dengan wilayatul faqih, bukan wilayah dengan Imam Khomeini, dengan kumpulan pemerintah di Iran pada waktu itu. Apa yang dianggap oleh Muntaziri sebagai contoh, Muntaziri tidak suka, tidak setuju ada satu kumpulan di Iran dipanggil Lajnatul Maut ataupun panitia mati, panitia maut, yang bertindak mengambil tindakan membunuh orang-orang yang menentang Khomeini, orang-orang yang tidak setuju dengan Imam Khomeini, orang-orang yang tidak setuju dengan cara pemerintahan mereka dibunuh. Kira-kira kalau mengikut human rights, angka human rights adalah lebih kurang 5,000, dan saya ikuti benda ini sejak daripada tahun 1979 sampai ke tahun
mana 80-an gitu, saya 80-an sebelahan itu kita ada ikuti perjuangan mereka ini, dan kita dapati bahawa pada waktu itu ramai sekali pemimpin-pemimpin yang dulu bersama dengan revolusi Iran. Sadiq al-Mahdi, Qutubzadeh, apa nama saya lupa dah semua nama-nama mereka. Qutubzadeh ini merupakan Menteri Luar Negeri, akhirnya disingkir. Kemudian Bani Sadr, Menteri Luar Negeri, akhirnya terpaksa lari. Qutubzadeh kalau tak silap kena bunuh, dan ramai lagi yang kena bunuh kerana mereka dituduh sebagai bukan golongan pro Imam Khomeini, yang seperti dengan puak-puak yang pro kapitalis ataupun pro reformis Islam, pro liberal ataupun golongan kiri, walaupun dulu mereka dalam perjuangan yang sama, waktu untuk nak menjatuhkan Shah Iran dulu mereka sama-sama berjuang, tetapi apabila sudah berjaya dapat menumbuhkan kerajaan Islam Iran, wilayatul faqih atau ulama fiqh wilayatul faqih ini terpaksa menghapuskan mereka itu, menghilangkan mereka itu, sama ada ditangkap, sama ada dibunuh, sama ada mereka lari ke luar negara, seperti Bani Sadr lari di luar negara, dan Qutubzadeh saya rasa kena bunuh. Nanti saya cek, lain kali kita akan bincang perkara ini. Jadi Muntaziri tidak setuju tentang perkara ini, maka dia sendiri ditangkap, ditahan sampai mati, kena tahanan rumah sampai mati. Kalau tidak, kita akan dapat lihat selepas Imam Khomeini, maka Muntaziri inilah yang akan menjadi mursyid Iran, yang akan menjadi imam Iran, yang akan jadi pemimpin Iran yang kedua, bukan Ali Khamenei yang ada sekarang ini. Ya, itu. Jadi ini kita dapat boleh lihat bahawa selepas Imam Khomeini ada dua aliran. Satu aliran sederhana iaitu Muntaziri, tapi dipadamkan daripada politik, tapi nasib baik tidak dibunuh, cuma ditahan rumah, dikenakan tahanan rumah. Kalau orang lain dibunuh, dihalau, ataupun mereka sempat lari daripada Iran, ya. Yang tinggal adalah golongan keras, iaitu Ali Khamenei, dan kebetulannya Presiden Iran sekarang juga ada juga aliran keras. Itu saya boleh ceritakan sedikit sebanyak. Nanti saya akan sentuh berkenaan dengan Muntaziri ini sekali lagi. Satu masa lagi, bila tak kiralah, tapi saya akan bincang perkara ini supaya kita dapat gambaran, supaya anda dan saya sendiri dapat menggambarkan yang lebih jelas tentang apa yang berlaku di Iran sejak daripada tahun 1972 sampai sekarang 2021, sekarang 42 tahun. Mungkin ramai di kalangan mereka yang baru saja memahami politik, golongan Buddha tidak faham tentang sejarah ini. Ya, itulah. Jadi wilayatul faqih ini adalah merupakan ijtihad golongan Syiah untuk nak mendapat imam, untuk nak mendapatkan pemimpin mereka. Kalau tidak, mereka tidak boleh memerintah sampai datangnya Imam Mahdi Al-Muntazar. Tetapi kerana adanya ijtihad baru, membuka ruang kepada Syiah supaya mempunyai pemimpin, supaya mempunyai pemerintah, supaya mempunyai imam, iaitu pemerintahan yang dipanggil wilayatul faqih, iaitu pemerintahan fuqaha atau pemerintahan ulama fiqh sebagai pengganti kepada Imam Mahdi yang belum muncul. Itu adalah sejarah memang tidak serupa dengan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah wal jamaah, kita ada Nabi yang memerintah
negeri Mekah, negeri Madinah, ya. Kemudian selepas Nabi wafat, ada satu peraturan baru muncul, sistem baru muncul, dipanggil khilafah, yaitu yang memerintah adalah khalifah, daripada Abu Bakar sampai kepada Omar, kemudian Osman, kemudian Ali, kemudian itu jatuh ke tangan Muawiyah. Muawiyah itu apabila jatuh ke tangan Muawiyah, kerajaan Madinah hancur. Di tangan orang Islam sendiri juga lah, di kalangan para sahabat sendiri, di mana Muawiyah menubuhkan kerajaan dia di Dimashq ataupun Damsyik. Dan pemerintah itu kali pertama berlaku perubahan daripada khilafah, daripada kerajaan khilafah kepada malik, kepada raja. Itu adalah kali pertama. Kalau dulu khilafah saja, tetapi akhirnya jadi berubah menjadi kerajaan. Kemudian selepas itu pada zaman Umayyah, pemerintahan Umayyah lah, Abbasiyah, dipanggil juga pemerintah mereka sebagai, kadang-kadang dipanggil khalifah, kadang-kadang dipanggil malik, dan seterusnya sampai kepada Utsmaniyah pun akhirnya juga ada yang dipanggil, termasuk Andalus juga ada yang dipanggil khalifah dan ada yang dipanggil malik. Itu yang di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Mana rentetan sejarah sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai kepada sahabat, tabi'in, tabi'in seterusnya sampai kepada Utsmaniyah. Ya, itu yang berlaku. Tetapi Syiah tidak. Syiah tidak begitu. Syiah pemerintahannya, kekuasaan yang diperoleh olehnya adalah, kalau kita lihat daripada yang ambil daripada Iran ini, adalah pengganti, ya, bukan pengganti, itu pengganti Imam Mahdi, ya, Imam Mahdi, ya. Dalam dari segi bentuk pemerintahan, mana wilayatul faqih dengan khalifah juga berbeza. Sebab bagi Syiah ini ada kekudusan melebihi daripada khilafah. Bagi kita khalifah adalah biasa, tidak ada kekudusan, tidak ada suci dalam bentuk pemerintahan. Tetapi Syiah tidak, Syiah suci sebab pemerintah. Kalaulah imam mereka itu maksum, jadi imam macam Imam Imam Khomeini pun kerana menjadi pengganti kepada imam maksum, Imam Al-Mahdi yang maksum itu, maka mereka juga ada kekudusan pada mereka, tidak boleh menentang. Kalau menentang pasti dibunuh. Ini pandangan yang ekstrim, pandangan yang melampau di kalangan Syiah lah. Tapi dalam Ahlussunnah wal Jamaah tidak begitu. Dan pemerintahan pula, tempo pemerintahan pula sama, yaitu khalifah juga sampai mati seumur hidup, dan di kalangan wilayatul faqih juga adalah seumur hidup. Jadi sampai mati barulah boleh diganti dengan orang lain. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang sejarah pembentukan wilayatul faqih, pemerintahan fuqaha sejak daripada zaman Imam Khomeini sampai kepada Imam Khamenei sekarang ini. Perbincangan kita akan sambung dari berbagai sudut supaya kita lebih tahu, lebih faham tentang apa yang berlaku di kalangan kita, sama ada bagi kami di 3 wilayah sepadan selatan, di Thailand ini, di Malaysia, di Indonesia, dan di seluruh dunia Arab, di seluruh dunia Islam, tentang pelbagai budaya, pelbagai politik, dan juga ijtihad politik yang ada di kalangan orang Islam sejak dahulu sampai sekarang. Kita harus
meneliti dan mengkaji itu perkara itu supaya kita dapat memahami. Saya cuba membawa pandangan yang luas dari pelbagai sudut, tapi tidak akan bincang sekaligus, tapi akan berbincang bertahap-tahap. Nanti lain kali saya akan berbincang tentang masalah Muntaziri dengan Imam Khomeini. Bukan esok, tapi bila-bila masa sajalah. Esok kita bawa tajuk yang lain pula, nanti saya akan pilih. Okey, setakat ini saja malam ini, dan kita berjumpa lagi di Telusur. Telusur ini merupakan ruangan panjang yang akan di live di sini, buat siaran langsung di 5 minit di Facebook, dan hari ini saya tak dapat nak buat live di YouTube, tapi akan dimuat naik. Yang ni akan dimuat naik di YouTube juga di 5 minit YouTube. Tapi esok insya-Allah saya akan buat dua-dua sekali. Buat dua-dua sekali di Facebook dan di YouTube sekaligus. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.